Balik kita ke Travel Metal untuk episod kali ni. Okay, untuk episod kali ni aku nak story perjalanan aku dengan Farasu. Kali ni jauh sikit. Ni untuk episod kali ni aku nak story pasal kami pergi main show dekat Taipei, Taiwan. Kali ni agak jauh sikit lah kan. Taipei, Taiwan, kami main show ni bulan 10 tahun 2016. Dia punya permulaan macam mana boleh dapat show. Show ni nama Taiwan Death Fest atau singkatan ni TDF. Ni baju yang show tu lah. Dia punya permulaan mula-mula macam kami macam ni lah, macam email profile kat EO event organizer dekat merata lah. Tapi kami banyak tumpu kat Asia lah. Dekat Asia kami try lah kan. Kira tak cuba dah kita tahu kan. Try email profile kita orang yang professional profile lah. Email and then tak disangka-sangka satu tu event organizer dari TDF ni, Mr. Jack Tung, dia reply and then dia macam depan dia baca profile kami semua, dia macam interested lah untuk invite kami main kat show dia. Aku tak silap aku yang ni yang ketiga ke berapa aku tak ingat lah. Aku tak apa ingat. Dan dia kata aku show dia ni dia Asian, dia worldwide, dia tak ada untuk band Taiwan dia. Dia buka untuk semua. And then dengan deal-deal yang tertentu kami dah bincang pun semua okey. So kami setuju untuk main. And then dia keluarkan surat offer lah. Surat offer untuk kami offer kami untuk main kat sana official. And then dia minta segala maklumat tu untuk dia buat permit apa semua. And then itulah kami pun agree untuk main dekat show dia lah. Kami bergerak bertolak macam biasalah kita kan. Kat sini kita bertolak daripada KLIA 2. Kali ni penerbangan ke Taipei. Taipei ni kira kalau Taiwan tu dia kira dekat utara lah. Utara dia, kat atas. Bawah ada Kaohsiung. Atas dia bandar Taipei. So kat sana ada dua airport utama tu lah, yang international. Dekat Taoyuan tu, Taipei, dengan bawah Kaohsiung. So kami yang ke Taipei lah. Dia punya flight, kalau tak silap aku, dalam 4 jam lah. Dalam 4 jam. So yang flight kami naik ni, dia besar sikit lah. Dia luas sikit sebab dia penerbangan lebih daripada 3 jam ke macam tu lah. Dia akan, flight dia memang agak besar sikit. Dia lain sikit. Aku tak ingat apa nak tapi dia Boeing apa benda lebih besar sikit, luas kan. Kami naik. Nak jadi cerita, patutnya kami pergi 7. Farasu 5 orang. So member baik aku Nazar dengan manager lah Baim. So nak jadi cerita, last minute tu, aku tak silap aku sehari ke 2 hari sebelum nak terbang tu, Baim ada emergency tempat kerja dia. Sebab dia project manager. Dia tak boleh pergi mana. Dia kena duduk kat tempat projek tu. Dia tak boleh follow kami. So kami pun tak apa macam mana kan. Kali ni pergi tanpa Baim lah. Pergi tanpa Baim. So tak apalah, kami pun pergi 6 orang kami. Sampai dekat airport Taipei lah. Penerbangan 4 jam tu. Sampai turun. Elok kami dah ambil bag apa semua. Lepas dah chop pasport, ambil bag. Keluar tu ada orang siap tunggu dah. Ada orang siap tunggu. Dia pegang macam signboard tu, dia tulis Farasu welcome to Taiwan. Kami macam wah, biar betul. Kelang kabut lari pergi kat dia. Dia tengok Farasu from Malaysia. Okay. Nanti dia pun ada jemput juga band Japan. Aku tak ingat nama band tu. Ada personal daripada band tu lah. Yang best dia yang personal band dari Japan tu, dia English dia memang hampir zero. Kami pun main cakap-cakap tu, main belasah kan. Lepas tu yang ambil kami tu, brother ni dia kira Jack Tung Studio punya kru lah, pekerja dia lah. Datang ambil kami, naik macam van besar lah. Van yang tu naik ramai kan. Okay, lepas tu yang paling best lepas tu dah naik semua, Syah duduk kat depan. Syah duduk sebelah kiri. Nak jadi cerita, dekat Taiwan ni, dia punya driving dah belah kiri. Si budak driver tu duduk depan pintu dia kan. So where do I want to sit? Syah dah, alamak silap. Terpaksa turun, duduk boleh kan. Kami duduk belakang, duduk gelak kan. Aduh, memanglah first time
Ni kan macam first time Farasu main yang luar daripada lingkungan Nusantara tau. Kami pergi Indonesia kan, Singapura apa semua, Sarawak. Kali ni pergi jauh sikit kan, pergi Taiwan. Tu memang kelakar. Baru tahu Taiwan bawa belah kiri je, macam Amerika kan. Itu kan okey, tak apalah. Lepas tu dia bawa kami. Dia lalu tu betul-betul dia masuk Taipei lah. Dia pun cakap kami, yo Farasu, welcome to Taiwan. This is Taipei. Cakap, kami yeah. Okay. Akhirnya kami jejak kaki juga kan, sampai ke Taipei tu. And then dia pun bawa kami sampai ke hotel lah. Okay. Rupa-rupanya hotel yang organizer bagi tu, hotel tu venue dekat bawah. Venue dekat underground tu, building dekat atas tu hotel. Yang tu jadi special sikit. Cakap, sempoi gila cakap kan. Dia punya setup dia macam tu kan. Rupanya. Lepas tu studio bawah tu, okey lah. Sebenarnya kami tak pergi studio lah, sebab kami sampai time tu pun dah petang. Petang lah. Kalau tak silap aku dalam pukul 4-5 sana. Dekat pukul 6 tu dah memang kelam lah. Dah memang gelap maghrib lah kan. So tak apalah. Sampai bawa kami di hotel. Dia bagi kami 2 bilik lah. Satu bilik kami duduk 3 orang. Aku, Syah dengan Nazar, Mus, Mak Jai dengan si apa ya? Daripada 3 orang kan. Tak apalah, kita seorang tidur kat bawah lah standard. Kan kita orang dah bagi kan, senang kan. Lepas tu kami pun malam tu dah malam turun kat venue, sound check semua, tengok venue. Memang sempoi gila. Sebab venue tu masuk ke depan, ke tangga depan. Lepas tu dia letak poster-poster tu. Lepas tu masuk ke venue lah. Kami pada, kalau hotel dia ada lift tu turun backstage tau. Turun backstage, dia masuk pintu belakang. Masuk pintu belakang tu, lepas tu bila masuk kita akan ada banyak studio kat belakang tau. Studio tu dia bagi macam band main, kalau tak silap aku dalam 12 band ke 10 band main. So macam dia ada banyak bilik. Di bilik ni untuk Farasu dengan lagi 2 band. Bilik ni untuk dia macam tu. So hang nak practice ke, hang nak apa tu ikut hang lah. Sebab semua barang lengkap tu. Itu yang best tu. Gambar-gambar memang best lah. Memang boleh kata high end. And then tak apalah, kami dah check apa semua. Lepas tu kami nak jalan-jalan lah malam. Taiwan meriah lah, orang ramai. Malam tu kami jalan, kami jumpa band-band lain daripada Finland lah aku. Nama band tu Vapa Taja dengan Violent Failure. Geng-geng ni memang aku terkejut nak tengok. Sebab dia orang ni memang darah Viking kot. Punya lah besar, tinggi semua cukup. Tengok macam, uish, biar betul. Itu first time aku dapat tengok mungkin original Viking punya keturunan ke apa, aku tak tahu lah kan. So kat situ kami orang lepak-lepak, borak-borak, sembang lah masing-masing punya cerita semua. So kami jalan dan jumpa hospital, orang main skateboard depan hospital kan. Logik pun ada kan, kalau main skateboard jatuh tu masuk hospital kan, lagi senang. Lepas tu kami jalan. Lepas tu Taiwan kan, dia punya malam tu, yang tahun malam dia, yang kami tengok 7-Eleven banyak. Lepas tu dia punya bangunan tersusun cantik tau. Yang buat cantik usul dia. Okay, dah habis malam tu, balik, lepak, tidur. Esok event start tengah hari. Kalau tak silap aku dalam pukul 2, kami main nombor 4 kan, nombor 5, tengah-tengah kami punya turn tengah-tengah. So sebelum tu kami lepak lah, turun hotel, turun letak barang kat backstage, turun ke lift tu kan. Lift tu memang khas untuk band lah, untuk band belakang. Sebab semua dia setempatkan semua dekat atas tu. Semua band-band tu. Yang aku ingat ni band-band lain yang main antara band Jepun, Neuroticos, dia pernah main datang Malaysia. Lepas tu yang Vapa Taja tadi, Finland, Violent Failure, Finland. Tu ada band-band Hong Kong. Lepas tu band Japan nama aku lupa, Topia, tak ingat lah. Desktopia lagu. Tu ada lagi lah band Hong Kong dengan band yang organizer punya band lah, si Jack Tung tu, Mr. Jack tu dia drummer. Stench of Lust tu lagu. Dia main Go Grind tu lah band ni kan. Lepas tu kami semua itulah prepare untuk show apa semua, letak merchandise kat depan semua kan. Okay, lepas tu dia punya stage dia ada langsir tau, tutup tu. So kami tunggu turn. Bila sampai turn kami, sebab kami tak tahu apa berlaku kat depan tu, tapi nampak lah ramai orang lah, nampak lah. Lepas tu kami naik atas, set up apa semua. Start show. Dia buka slow. So kami intro kami lah, buka slow, boom, start. Okay, perbezaan dia, kalau kat Indonesia kalau kami main start first note memang dah chaos kan. Ini diorang relax tu. Diorang relax tu, dia tengok ada angguk-angguk layan, tapi diorang relax tu, tengok layar shock kan.
Kami main dalam 8 lagu, kan silap lagu, 8 lagu dia orang bagi slot. Dalam 45 minit tu sejam lah. Satu band tu slot. Termasuk kalau nak set up awal tu dah 10 minit macam tu lah kan. So, start main. Bila start kami main lepas 2-3 lagu tu, nampak crowd dah tahu dah cara nak layan kan. Dengan time tu lah, kami pula time tu kebetulan Piala Malaysia final Kedah lawan Selangor. So Syah pakai baju Selangor, aku pakai baju Kedah. Kan. Dan tu kira lasah kan. Itu yang sampai ada yang kata, wah macam Seputura kan. Seputura pakai jersey kan. Kami lantak beli apa kan. Lepas tu jalan main, pop, sound memang best. Dia punya lighting dia, lepas tu dia punya recording dia buat kira tahap profesional lah. Lepas tu bila dah masuk 4-5 lagu tu, crowd dah start layan. Memang best lah. Sampai ke settle show, memang rasa puas lah. Bagi aku, dia punya sound dia punya lighting, dia punya stage memang tahap pro lah. Tahap pro. Dengan paling best timing dia orang. Timing memang cantik. Kalau lari mungkin dalam 2-3 minit macam tu kot. Paling maksimum 5 minit. Dia punya timing dia buat cantik and main. So dia kira siap cantik lah orang cakap kan. So show tu, gig tu, TDF tu dia lajak sampai ke malam lah. Kau tak silap aku sampai 10-11 macam tu kot. Sebab banyak band kan. Band pun semua dah bagi masa slot cantik. 45 minit, 40 minit, sejam kan. So band dapat orang kata beraksi dengan tanpa kejar-kejar masa lah. Dia orang boleh setting, dia kira kita boleh susun cantik lah. Lepas tu kami habis main show, penat, lepak luar. Lepas paling best ya, lepas tu ada macam crowd yang jadi macam instant fan. Datang kat kami, seronok. Dia beritahu lah, dia shock tengok kami punya performance lah apa. Ada daripada Australia, dia banyak overseas juga. Australia, Amerika ada yang pelancong-pelancong kan, yang metal. Datang ada couple dari Australia tu, couple tu datang beli CD, beli baju, beli patches. Kami pun layan kan. Time tu tak nak kena speaking kau-kau lah. Dapat macam mana kan. Layan sembang. Lepas tu ada sekali tu yang paling best. Apa dah tak larat, apa terduduk tersandar kan. Sandar kat tepi tu. Tiba-tiba ada macam makcik tua Taiwan tu datang, dia tegur apa. Dia cakap Mandarin lah dengan apa. Apa yang nak layan. Tu aku dah muskil. Apa hal dia betul kan. Rupanya pakcik tua tu dia ingat apa tu lokal tau. Dia sebab muka apa yang mungkin macam Genghis Khan ke apa, aku tak tahu. Aku dah patah gelak lah. Yang apa pun layan aku. Faham ke tak tahu. Dan tu memang kelakar. Depan mata aku tu aku cakap aduh, memang best lah. Lepas tu tak apalah, sebab kami main awal, main siang. So lepas habis show kami sempat tengok 1-2 band tu, kami lapar nak makan. Okay, kat Taiwan masa kami nak pergi tu, kami dah tahu tau sana nak makan makanan halal ni agak susah nak dapat lah. Ada tu ada, tapi jauh lah. Kau nak pergi masjid paling dekat pun sejam kan lah aku. Daripada tempat hotel kami kan. So kami bawa lah Maggi lah, benda-benda macam tu lah, roti semua. Tapi dia sampai dah sehari lebih duduk, dia dah sakit kepala tau, nak cari nasi kat, nak makan kan. Time tu yang lain aku cakap kat dia macam ni lah, kita keluar pusing masuk Taiwan ni, kita cari makanan yang mana agak yang boleh makan, kita makan. Kan. So tak apalah. Okay, kami pun jalan. Tapi memang best lah malam, sebab kami main hari Sabtu, dia malam Ahad tau. Tapi yang kelakar tu, sampai tu ada gay parade tau. Aku tengok yang pelangi kan. Penuh lah. Kita tengok yalah, dia punya kaca, kita tak boleh lah nak ni kan. Tak apalah. Lepas tu dah pusing-pusing, try lah Google cari lah. Aku jumpa lah Thai restoran. Okay, pergi pop, alamak tutup lah. Okay, tak apalah. Kami pun ada masuk satu building tu, cari, sebab dia kata ada macam Indian cuisine tau. Indian cuisine, kami ingat budget. Okay kot, kari-kari apa kan. Masuk lah. So jumpa kedai tu, terus masuk duduk. Lepas tu makcik cakap aku, tak rasa lain lah. Rupa-rupa kedai tu bukan Muslim punya lah, dia Indian, tapi dia Hindu punya lah. Tapi pekerja tak adalah Hindu, semua orang Taiwan lah. Dia ada patur-patur tu kan. Terus kami pun tak, sebab dia nak ambil order, kami bagus, sorry terus belahan. Lepas tu keluar, sampai kat luar tu duduk cakap-cakap lah. Ni macam mana ni nak makan apa semua. Tiba-tiba nak jadi cerita, seorang pekerja kat situ, Tempayaki tu, dia tegur kami tau. Dia kata, mau cari nasi ya? Kami dah, rupanya pekerja tu orang Indonesia. Sana ramai Indonesia. Sebab masa kami main show pun ada crowd daripada Indonesia yang tahu Farazu datang. Aku tak silap aku dah 10 orang kot.
Dan 10 orang tu 9 perempuan je. Itu lah kan. Ramai perempuan, majoriti perempuan yang dia orang kerja kat sana. Kerja apa semua aku tak tahu lah, tapi kebanyakan kerja bahagian tekstil dengan makanan lah. So sambung balik yang tadi dia tegur kami tu, kami pun terkejut. Betul dia cakap kami orang Indonesia ya. Dia tanya kami orang Indonesia ya. Cakap tak, kami orang Malaysia. Oh Malaysia, bahasanya sama. Kat situ kami pun tanya dia. Kami tanyalah, boleh tak sini makanan yang macam mana yang untuk Muslim yang boleh makan. Sebab dia cakap dia bukan Muslim, dia orang Makassar, dia Kristian. Tapi dia cakap untuk Muslim nak makan sini boleh makan ikan salmon tu apa semua tu boleh. Aku pun terfikir, oh betul lah, seafood kan. So kami pun boleh makan seafood. So kami pun makan situ lah. Tapi dia beritahu kami tak ada arak apa semua, tak ada babi semua, tak ada. Dia cuma yang daging, cuma yang apa orang cakap dia punya apa, menu dia memang tak ada pork. Ya tak ada pork. Okay. Tak apalah, kami pun dari pun dah rudak sama. Makan lah. Makan nasi dia memang sedap lah. Dengan ikan salmon goreng tu lah. Makan semua puas hati, lega, alhamdulillah. Okay, tak apalah. Itu untuk kira settle siang punya petang punya hal kan. Okay, dah balik hotel, lepak je, mandi-mandi, turun bawah, sambung layan show. Lepas tu dah habis show apa semua, lepak dengan band-band, diorang buat after party. After party diorang buat kat situ juga. Tapi masalahnya dalam after party punya menu memang semua non halal lah. Ada pig skin, the pig blood apa semua. So kami tak boleh makan lah. Just minum coke lah kan. Tapi diorang pun sebab time tu macam first time macam Mr. Jack, the first time dapat yang Muslim punya apa kita panggil, band yang ada Muslim. So dia tak berapa sempat nak kaji lah. So bila kami pergi next yang lepas-lepas tu, itu nanti episode akan datang nanti lah, dia dah prepare siap lah untuk benda-benda ni. Dia dah tahu lah Muslim apa boleh apa tak boleh kan. Itu yang bestnya, dia orang kaji kan. And then masa after party tu kami itulah borak-borak dengan semua band-band yang main hari tu. Banyak cerita lah keluar kan. Pasal ni minat ni metal macam ni, scene kita macam ni. Dia tanya kami pasal dia banyak tanya kami pasal tu lah, pasal benda Nusantara lah. Dia memang, sebab dia orang bagi dia orang benda tu obscure. Sebab dalam band yang main tu pun memang akan ada tour ke Malaysia. Ada Bapa Taja tu, Negroticos, dia orang akan datang Malaysia. So dekat situ diorang macam tak pernah dengar terms Nusantara tu apa. Lepas tu diorang terkejut dengan kami punya terms yang bagi diorang swag tu konon untuk rap lah. Kami pakai death metal swagger. Dia banyak tanya lah pasal-pasal tu. So, yang seronok kita ada subjek untuk cakap lah. Subjek untuk bercerita, untuk cakap. So kami jadi instant mesra tau dengan diorang semua. Layan lah borak. Yang paling best sekali, dia nak tahu yang kita punya macam culture kita. Macam aku tanya macam budak Finland tu, dia punya culture Viking. Lepas tu dia beritahu lah sistem benda, pasal religion dan semua. Lepas tu Taiwan punya macam mana punya style. Lepas tu Japan punya. So kebanyakan dia orang ni tertarik dengan macam aku tertarik dengan culture dia tertarik dengan culture kita. So benda yang kita boleh bargain untuk kita borak adalah benda-benda yang kita sendiri tahu dan kita cerita kat dia apa yang kita tahu, dan dia cerita benda yang dia tahu. So kita trade bargain benda-benda macam tu. Itu yang jadi best lah bagi aku. Bila kita jumpa community metal lah, tak semestinya kita nak sembang hal yang kita sama-sama band yang kita minat je, tapi kita boleh sembang juga apa yang kita bawa. Dan yang paling best, dia orang interested juga benda-benda ni, sebab benda yang dia orang tak ada. Kat situ kami dapat lagi pencerahan lah. So habis after party semua tu, malam tu balik hotel, aku dengan Azhar dengan Syah tu, sebab dia orang sana macam malam-malam dia orang buka gerai-gerai dekat semua lorong-lorong kan, macam kat PS tu, tapi tersusun cantik lah. So malam tu kami 3 orang lah keluar jalan. Sebelum nak keluar tu aku macam ada terdetik berdoa dalam hati kan, minta lah jumpa makanan halal ke apa, boleh makan ke apa kan. Okay, nak jadi cerita, jalan daripada jauh aku nampak lama halal tau. Lama halal, lam alif lam kan, halal tu. Aku nampak, ada tanda halal. Aku happy pasal pakcik tu dia baru nak tarik simpan dia punya gerai tau. Lari lepi sampai dia terkejut. Why terkejut. Cakap halal. Cakap halal Muslim. Cakap Muslim. Rupanya dia ni Xinjiang, orang Cina Xinjiang, Muslim lah. So dia time tu dia bercerita lah, lepak-lepak kami. Dia sanggup. Dia yang best ya, dia cakap kebab
So kebab ni tinggal dalam boleh pergi dalam 10 kot. Kami nak beli 6 je. Sebab kami 3 dengan lepas lagi 3. Lahir dia buat apa? Dia bantai semua 10 tu, bayar 6 je, 4 dia sedekah dia cakap. Oh, tentu memang alhamdulillah. Lepas tu dia pakcik ni boleh katakan antara dia tak tahu dia tahfiz Al-Quran penuh ke tak, tapi dia banyak sembang quote ayat-ayat Al-Quran dengan kami lah. Dia banyak quote ayat Al-Quran. Sampaikan aku Nazar tu sekolah agama, memang dia pun blank. Dia pun tak tahu kan. Lepas tu dia beritahu lah, dia cerita pasal macam mana dia boleh datang berniaga kat Taiwan, komuniti Muslim kat Taiwan, apa semua. So dia beritahu kami ada surah halal dekat area situ. So esoknya dia pergi lah. So kat situ yang okey lah, tak apa, habis semua settle, beli, Assalamualaikum semua, balik hotel tidur. Esok pagi kami bangun, kami patut kena check out ke 12, tapi kami punya flight malam. So kami ambil keputusan, kami nak jalan-jalan sekitar Taiwan. Sekitar bandaraya Taiwan, Taipei tu. So kami buat apa? Kami sebabkan organizer bayar untuk sampai kat situ je, deal. Yang baki dia 12 sampai 6 petang tu. Ada 6-7 jam tu kami deal dengan owner hotel tu. Kami bayar untuk simpan barang satu bilik je kami ambil untuk tak barang. So dia pun okey. Kami tambah sikit duit, tontong sikit-sikit, kami keluar, ambil taksi, di tepi pusing Taipei. Dah lalang datang bukan senang lah. Okey, lepas tu kami pun ambil taksi. Yang kelakar dia kan, ambil taksi, duk tahan taksi tak berhenti tau. Pasal apa tak berhenti? Sebab kami tahan terbalik. Orang kena sana, tahan belah kiri, kami tahan belah kanan. Mampu dia nak berhenti. Sebab sana sairing kiri. Aduh, lepas tu baru perasan tau, patut pun kami lintas jalan, tahan. Okey, tahan. Aku, Mak Jai dengan apa ni tu taksi buka pintu. Kami nak pergi tengok Taiwan, menara Taiwan tu yang pernah jadi tertinggi kat dunia tu kan. 101 Tower. Okey, buka pintu, yang kelakar Mak Jai cakap IOI Tower. Taksi tu buat, dia dah blank. Aku cakap, oi, bukan IOI lah, 101. 101 Tower. Dia no, ya, come kan. Barulah, dia orang pun English pun tak open. Okey, tapi kira belasah lah kan. Okey, tak apa lah, naik. Dia bawa kami pergi ke Tower 101 Tower tu lah. Menara Tower tu, menara tertinggi kat dunia tu kan. Tak silap aku sekarang, tak tahu lah tak, kan nombor 2 kot. Nombor 1 sekarang Burj Khalifa. So kami sampai kat situ. Tak tu cukup wah, dia tahan. Ke KLCC kan double, ni satu pun. Dia punya tingkat. Nanti aku tunjuk lah kat tu. Lepas tu dah sampai ambil gambar semua, nak jadi cerita je. Kami betul tak tahu nak pergi mana dah. Yalah, itu yang kami tahu. Okay, lepas tu kami nampak ada 2 orang bertudung dia jalan kat situ. Tegur orang Indonesia. Tu jadi macam apa, kenal, hello, apa semua tu. Kami pun, rupanya dia orang kerja kat sana. Lepas tu kami tanya lah, sini nak makan. Dia pun, sebab dia pun duduk sana, kebetulan dia hari liburan, dia hari cuti dia. So kami ambil keputusan, kami cakap boleh tak jadi kami punya tourist guide. Dia pun okey, boleh, alhamdulillah, kami pun lega. Lepas tu lepak-lepak kat dia orang beritahu kalau sini selalunya mereka makan, ada kedai restoran yang Nusantara punya lah, dekat Grand Central. Dia punya macam kita sini KL Central lah. Dia punya tempat stesen kereta api utama dia. So kami pun ambil taksi, sebab time tu nak naik MRT semua tak apa nak reti. Tapi pun nak cepat naik taksi, dan taksi pun tontong tak mahal sangat. So tapi yang bestnya bila naik taksi, dia bawa kita boleh tengok lah suasana Taiwan lah, macam mana town dia kan, semua kan tersusun rapi, cantik. Lepas tu sampai Grand Central, kami pun jalan lah. Lepas tu rupanya Grand Central tu punya lah luas, punya lah besar. Memang gila, tak larang nak berjalan tu. Jalan, tengok, beli sinar mata semua, boleh oleh-oleh. Atau aku nampak ada musician, aku dengan apa siap pergi jamming dia, musician basking jalanan yang ambil alat tradisional Taiwan. Betul, aku nampak orang masak pakai pisau. Itu takut tengok kan. Lepas tu kami pun try makan aiskrim dia, asal-asal halal lah sikit, insyaAllah halal lah. Lepas tu sebab ada tanya dulu, saya cakap yang ni boleh makan, boleh makan lah. Lepas tu kami ada tulis kat Grand Central tu macam Farasu, Zia apa semua kat situ kan. Lepas tu jumpa kedai makan Nusantara tu, dia ada 2-3 kedai lah kat situ. Kami duduk makan, tapi jangan terkejut dengan harga dia lah.
Aku makan letak lauk apa semua, duit kita, aku punya sepinggan tu 30 lebih kot. Atas tu 30 lebih, tapi tak apalah, janji boleh makan nasi yang kita punya taste jugalah. Sebab dia lebih ke arah Indonesia lah, di Nusantara tu. Sebab dia punya yang datang pun semua banyak budak-budak Indonesia yang kerja sana. Sana ramai, memang ramai pekerja-pekerja daripada Indonesia. So lepas tu settle semua, cakap orang terima kasih apa semua. Kami pun lepak jual isap rokok je. Saya isap rokok bukan boleh mengikut dan dia ada tempat-tempat dia. Macam kita jugalah kat sini sekarang ada tempat-tempat area dia yang boleh isap, boleh tak isap kan. Dan tu aku isap rokok lagi lah. Okay, lepas tu kami naik taksi balik ke hotel lah. Balik ke hotel petang tu, check out apa semua. Jack sendiri, Mr. Organizer sendiri datang ambil kami, bawa kami pergi airport. Sebab dia and then dia cakap sorry sebab dia kata dia agak busy yang time tu, dia tak sempat nak bawa dia sendiri. Sebenarnya nak bawa kami bukan yang jalan-jalan dekat Taipei je, dia nak bawa kami pusing Taiwan. So kat situ juga dia deal dengan kami. Next year 2017 dia nak kami deal dengan dia siap-siap. Dia bagi kami slot main. Kali ni kita main 2 tempat, dia cakap. Di Taipei satu kat utara, di Kaohsiung satu selatan. Dan dia akan bawa kami pusing satu Taiwan. So kami pegang janji tu lah. Dan itu next episode nanti aku akan story lah. Yang tu pun best juga sebab naik bas daripada utara ke selatan memang banyak thriller lah. Banyak hal kejadian yang berlaku kan. Tapi yang tak lupa tu adalah tidak diam lah. Lepas tu ada kat airport semua, cakap dia orang terima kasih semua. Kami tunggu macam biasalah. Dan mangan pulang. Dan masa tengah tunggu airport tu, sebenarnya Piala Malaysia tu hari Ahad. Setengah tunggu airport tu dapat tahu Kedah menang. Time tu punya seronok, Kedah menang. Okay, tak boleh buat apa lah. Time tu Kedah orang power kan. Lepas tu naik flight macam biasa 4 jam sampai KLIA. So itulah takat aku punya story. Panjang juga kan, ke first time kami Farasu ke Taipei kan. So kesimpulan bagi aku, Taipei dia punya scene dia taklah terlalu besar macam Indonesia, Malaysia. Dia lebih kurang macam scene Malaysia juga. Dan sana keterbukaan tu memang luas lah. Dia segi muzik. Sebab aku pasal gig tu hari Sabtu, hari Ahad ada gig lain lah kat situ. Gig yang macam jazz semua style lah kat situ. Lepas tu ya sebab yang organizer tu dia seafood drum. Lepas tu dia punya crowd dia datang bukan orang Taiwan saja. Ada banyak orang overseas sebab ramai orang luar duduk tinggal kat Taiwan tu. Lepas tu dia punya professionalism dia memang bagi aku, kita jauh gila nak kerja. Minta maaf nak cakap lah. Tapi kalau aku cerita yang sama pergi Jepun nanti, Jepun lagi pro lah. Tapi yang kat Taiwan bagi aku dah tahap dia orang punya professionalism tu, cara dia organize, cara dia jaga kau, cara dia deal dengan kau apa semua tu, memang bagi aku win-win situation lah, puas hati lah kat situ lah. So memang kalau siapa-siapa band Malaysia dapat peluang untuk main dekat Taiwan, aku sure kan pergilah untuk dapat pengalaman kan. Sebab macam aku cakap lah, money is not a thing for us. Kami nak cari experience, yang tu yang paling penting untuk kami. Lepas tu itulah, kalau apa-apa pun salah silap tercakap terpanjang sikit, minta maaf lah kan. So kita jumpa lagi untuk next episode Travel Matter. Yeah.